Manusia memerlukan istirahat di waktu malam kerana Allah menjadikan malam untuk manusia berehat. Chalet di kaki bukit berbatu Wadil Muqaddas menjadi persinggahan kru jejak Rasul sewaktu di Semenanjung Sinai. Tiada ciptaan yang sempurna melainkan ciptaan Allah. Manusia adalah pengembara dalam hidupnya. Dunia ini cuma persinggahan, bekal pengembaraan seterusnya di alam kekal abadi. Hari akhirat, destinasi terakhir. Kami menuju ke persinggahan sementara manusia. Malah sepanjang kami berada di Sinai, kami berkesempatan menziarahi tempat dikatakan bersemadinya para anbiya. Kami tahu suatu masa nanti kami juga akan berada di persinggahan ini. Ni kubur dia ni. Kubur orang ni lah. Kubur dulu. Allah menjelaskan bahawa mati yang sentiasa manusia lari daripadanya satu masa akan datang juga menemuinya. Kemudian kita dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan apa yang kita lakukan di dunia. Mereka yang berada di pinggiran kami ini suatu masa dahulu bekerja, berjenaka dan berkeluarga. Mereka juga menziarahi tempat persinggahan ini. Kini giliran mereka pula diziarahi. Kami cuba mengesan siapakah penghuni persemadian ini. Tiada tanda pengenalan, tetapi yang pasti dia dihormati. Di atas bukit sana terletak satu lagi persemadian. Kami perlu mendaki lebih kurang 15 minit. Kami difahamkan di puncak bukit ini terletak makam Nabi Harun alaihissalam. Syair Arab menyebut, siapa yang tidak suka mendaki bukit akan hidup selama-lamanya di lembah. Tetapi kali ini kami mendaki bukan kerana lari dari lembah, malah kerana sesuatu yang istimewa. Semasa Nabi Musa alaihissalam diperintah Allah menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan umatnya, dia meminta supaya saudaranya Nabi Harun alaihissalam membantunya oleh kerana dia lebih fasih berbicara. Nabi Musa tahu keupayaannya untuk berbicara tidak sehebat Nabi Harun alaihissalam kerana lidahnya melecur sewaktu kecil. Musa memilih Harun berdasarkan keupayaannya berpidato dan kerana dia lebih tua daripadanya. Musa juga berasa gabungan dua tenaga itu nanti akan lebih berupaya memikul tanggungjawab penyebaran dakwah. Allah mengizinkan Harun menjadi pembantu Musa dan Allah menjamin kemenangan kedua-duanya.
Selepas Musa menerima perintah Allah, dia menemui saudaranya Harun, mengajak abangnya itu untuk berdakwah kepada Fir'aun. Seperti biasa, Fir'aun dikelilingi tukang-tukang sihir, tenung dan panglima perang. Perdebatan berlaku antara Fir'aun di satu pihak dengan Musa dan Harun di satu pihak yang berkesudahan dengan Allah memperlihatkan mukjizat Musa mengatasi kuasa sihir. Nabi Harun terbabit secara langsung dalam konflik Nabi Musa dan Fir'aun. Begitulah istimewanya hubungan Nabi Harun dan Nabi Musa dalam perjuangan menentang kebatilan dan membimbing manusia ke jalan suci. Makam di puncak bukit ini dikatakan makam Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dikenali sebagai abang kepada Nabi Musa alaihissalam. Semasa memulakan dakwah, Nabi Musa memohon Allah membenarkan Nabi Harun bersamanya. Semasa Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, umatnya ditinggalkan bersama Nabi Harun yang memimpin mereka. Sepeninggalan Nabi Musa, seorang lelaki Bani Israel bernama Samiri menyesatkan kaumnya dengan menyembah sebuah patung lembu. Nabi Harun alaihissalam beberapa kali cuba mengembalikan mereka kepada agama Allah, tetapi gagal. Mereka terpengaruh dengan kata-kata Samiri bahawa Musa alaihissalam tidak akan kembali lagi. Nabi Musa pulang kepada umatnya selepas menerima kitab Taurat daripada Allah. Baginda marah apabila mendapati umatnya sesat. Pada mulanya Nabi Harun alaihissalam dipersalahkan. Bagaimanapun, keadaan menjadi damai semula selepas kesemua yang sesat kembali ke pangkal jalan. Semasa hayatnya, Nabi Harun alaihissalam begitu gigih membantu saudaranya, Nabi Musa alaihissalam, membimbing kaumnya. Tatkala kami menuruni bukit, kami terpandang lembaga berbentuk seekor lembu terpahat di batu. Apakah patung lembu Samiri masih wujud? Setakat yang diketahui, patung tersebut dimusnahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada bukit batu ini, ada suatu lembaga menyerupai lembu. Kehadirannya mengenangkan kami kepada kisah Samiri yang menyesatkan kaum Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 30 hari untuk mengabdikan diri kepada Allah di Bukit Tursina. Oleh kerana tersangat lamanya Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, maka kaum Bani Israel semakin resah. Di kalangan mereka, seorang lelaki bernama Samiri yang mengetahui kegelisahan kaumnya mencipta satu agama baru.
meninggalkan akidah Bani Israel daripada menyembah Allah. Nabi Harun alaihissalam berusaha mengekalkan ajaran Musa, namun segelintir saja masih setia. Mereka cekal menunggu kepulangan Musa. Kaum Bani Israel yang sesat bertekad tidak akan kembali semula menyembah Allah selagi Nabi Musa tidak kembali. Apabila Nabi Musa akhirnya pulang, dia kesal apabila mendapati ada di kalangan umatnya yang sesat. Nabi Musa menerima wahyu supaya menghukum Samiri dengan cara pemulauan seumur hidup. Kaum Bani Israel ditegah bercakap dan bergaul dengan Samiri sehingga akhirnya dia tidak siuman. Pengikut Samiri yang sesat bertaubat kepada Allah. Patung emas lembu Samiri dibakar Musa alaihissalam. Oleh itu berkemungkinan ukiran pada batu ini suatu tanda ingatan kepada kisah itu. Sepuluh tahun berlalu, Nabi Musa hidup bersama mertuanya Nabi Syuaib alaihissalam. Baginda memohon kebenaran mertuanya untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, di suatu malam gelita, Nabi Musa serta keluarganya kesejukan. Dari jauh dia melihat api. Nabi Musa meminta persetujuan istrinya untuk mendapatkan api itu. Maka apabila Nabi Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dengan maksud. Berkat yang melimpah-limpah kepada orang yang berada dekat api ini dan sesiapa di sekelilingnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Musa, akulah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Musa alaihissalam terpacak kaku. Badannya gemetar, sedang suara itu datang dari semua sudut. Gua Hira adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertamanya, manakala Nabi Musa alaihissalam pula di Wadil Muqaddas. Dari peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam dilantik menjadi rasul. Di sepanjang menjalankan tugas sebagai rasul, Nabi Musa dibantu Nabi Harun alaihissalam. Gandingan itu menjadi pengajaran kepada kita pentingnya kerja berpasukan. Dengan berlatarkan lembah suci, kami meneruskan catatan kembara. Perjalanan hidup Rasul terus kami jejaki. Dan ini membawa kami kepada kisah seorang Rasul yang diutuskan kepada kaum Thamud. Kaum Thamud adalah satu kaum yang mendiami kawasan Hijrun yang terletak antara Hijaz di semenanjung Arab dan Syam, Syria, iaitu menghala ke Wadil Qura, perkampungan kaum Ad dahulu kala. Kaum Thamud dibinasakan Allah kerana mendustakan Rasul mereka. Selepas peristiwa itu, Nabi Saleh dan pengikutnya berhijrah ke kawasan lain.
Nabi Saleh alaihissalam berasal daripada keluarga miskin. Walaupun begitu, pribadinya mulia. Bapanya bernama Ubaid bin Samud. Nabi Saleh adalah generasi ke-6 Nabi Nuh alaihissalam. Selepas berusia matang, dia sentiasa memencilkan diri untuk memikirkan kebesaran Allah. Kaum Samud tidak menyenangi Nabi Saleh alaihissalam kerana dia menyeru kaumnya meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah supaya kaumnya kembali ke jalan Allah. Namun, mereka menghina ajarannya. Nabi Saleh semakin gigih berdakwah. Kepada kaum Thamud, Allah utuskan Nabi Saleh alaihissalam. Beliau berkata, sembahlah Allah dan tiada Tuhan kamu selain darinya. Pembesar dan orang-orang kaya kaum Samud semakin kuat menentang kerana khawatir hilang pengaruh dan harta. Pernah Nabi Saleh alaihissalam disogok tetapi gagal. Akhirnya, mereka meminta Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Allah memperkenankan doa Nabi Saleh. Seekor unta ajaib yang besar dicipta Allah. Nabi Saleh alaihissalam memberi amaran mereka akan binasa jika unta itu diapa-apakan. Namun kaum Thamud tidak ambil pusing. Mereka menyembelih unta dan anaknya itu. Tidak cukup dengan itu, mereka merancang membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya kaum Thamud dibinasakan dengan taufan, kilat, guroh dan gempa bumi. Kaum Thamud mati bergelimpangan. Nabi Saleh alaihissalam pun berhijrah. Pertolongan Allah ada di mana-mana. Berdoalah kepadanya kerana Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada di antara tumbuhan di Wadil Muqaddas ini digunakan untuk perubatan. Antaranya ada yang berbau wangi. Sesungguhnya Allah tidak mencipta sesuatu dengan sia-sia. Cuma manusia tidak mengetahui rahsianya. Persaudaraan dikekalkan dan Islam mempunyai cara tersendiri. Tangan dihulur, salam berjabat, kemesraan bertaut. Yang ditolong harus mengenangi, yang menolong harus melupai. Kami bersyukur kerana ada yang bersempati sanggup mengeluarkan kenderaan kami daripada benaman pasir. Kami melewati Wadil Muqaddas untuk pulang. Pada tengah malamnya, kami akan memanjat Jabal Musa. Kami perlukan rehat secukupnya kerana pendakian memakan masa lebih 5 jam. Hampir 2 minggu kami di perantauan. Ada hati yang mula merindui. Namun, rindu juga adalah persinggahan.